Jom kita tengok kalau ada tak pintu masuk ke alam bunian di sini. Jom. Hutan belantara macam ni sering kali menjadi, orang kata, subjek yang menarik minat ramai orang Melayu lah khasnya. Dan banyak cerita-cerita tentang hutan yang kita dengar, sama ada daripada orang tua zaman dulu ataupun zaman sekarang pun ada. Dan cerita yang paling terkenal tentang hutan ini ialah berkenaan dengan bunian. Ya. So kita dah cerita banyak pasal alam bunian. So kali ini saya nak jelaskan siapakah bunian. Bunian dalam bahasa Melayu sebenarnya merujuk kepada satu golongan makhluk yang Allah sebut dalam Al-Quran dan Nabi sebut dalam hadis sebagai Al-Jin. Mereka adalah daripada bangsa jin. Sebab Allah SWT menciptakan di dunia ini ada dua makhluk yang menjadi penghuninya, iaitulah manusia dan jin. Allah ciptakan manusia dan jin untuk menyembahnya. Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ini merupakan perkara yang kita perlu faham, iaitu jika kita nak tahu pasal bunian, kita kena faham apa itu jin. Dan Allah sudah ceritakan tentang jin dalam Quran. Nabi dah sebut tentang jin dalam hadis-hadis. Jadi kefahaman kita mestilah sesuai dengan Quran dan Sunnah. Jangan percaya cerita-cerita mitos yang berkenaan dengan bunian ataupun jin tanpa ilmu. Jangan terima bulat-bulat, sebab ada antara kepercayaan itu bertentangan dengan syariat Islam, bertentangan dengan akidah ahli sunnah wal jamaah. Misalnya, manusia boleh berkahwin dengan bunian, dan ramai orang menyangka bunian ni cantik-cantik. Orang lelaki suka pasal dia boleh berkahwin dengan bunian, tidak perlu belanja besar dan sebagainya, tidak perlu minta izin isteri pertama nak kahwin, nombor dua kahwin dengan bunian misalnya. Ini semua adalah mitos ataupun perkara yang mungkin boleh berlaku dan tidak dinafikan bolehnya ataupun munasabahnya manusia berkahwin dengan jin. Sebab dalam Quran dan hadis tidak ada larangan berkahwin dengan jin. Tetapi di kalangan fuqaha, misalnya Al-Imam Malik bin Anas rahimahullah ta'ala, dia kata, aku tidak jumpa mana-mana dalil sama ada yang menghalalkan maupun yang mengharamkan perkahwinan antara manusia dan jin. Tetapi aku tidak suka, yang ini makruh hukumnya. Kenapa? Sebab aku takut satu masa nanti ada seorang perempuan yang tidak pernah bersuami tiba-tiba datang dengan perut yang besar sebab mengandung, dan bila ditanya siapakah ayah budak ini, dia jawab ayah budak ini adalah jin. Jadi ia akan membuka pintu kerosakan yang lebih besar. Pintu kerosakan yang lebih besar bermaksud orang boleh berzina, boleh mendapatkan anak luar nikah, dan bila ditanya mereka boleh cover line, mereka kata ini adalah anak jin. Na'udzubillahi min zalik. Nabi SAW mengajar kita, setiap kali kita pergi ke tempat-tempat yang asing ataupun tempat yang tidak dihuni orang, ataupun tempat yang kita tak pernah pergi, jadi termasuklah hutan, rumah-rumah kosong, bangunan tinggal, pulau, gunung, laut, pantai dan sebagainya yang mana tidak dihuni oleh orang, doa yang kita perlu baca, dan doa ini adalah utusan Allah sallallahu alaihi wasallam ajarkan kita, iaitu a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaqa, a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaqa, a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaqa. Diulang 3 kali. Maksudnya, aku berlindung dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna daripada kejahatan makhluk. Ya, itulah doa yang kita perlu baca, dan insya-Allah dengan doa itu Allah SWT akan lindungi kita daripada apa sahaja kejahatan dan makhluk yang berada di tempat tersebut. Jom kita tengok kalau ada tak pintu masuk ke alam bunian di sini. Jom.
pada pemikiran dan kepercayaan masyarakat Melayu zaman dahulu sehinggalah zaman sekarang, sebenarnya istilah bunian ini mereka anggap ia bukanlah alam jin, tetapi mereka sebut orang bunian, iaitu sebenarnya mereka percaya ada manusia lain seperti kita, tetapi mereka hidup di alam yang lain, dimensi yang lain. Itulah definisi bunian di kalangan masyarakat Melayu. Akan tetapi ciri-ciri yang mereka sebutkan daripada kepercayaan mereka, kita faham bahawa pengalaman mereka dengan bunian ini sama dengan pengalaman manusia di tempat lain pun dengan jin. Sifat mereka sama dengan jin. Jadi sebenarnya mereka bukan manusia, bukan orang, tetapi sebenarnya makhluk yang Allah sebut sebagai jin, keturunan jan. Dan orang Melayu percaya antara pintu masuk ke alam itu ialah dengan adanya buluh kuning. Buluh ni taklah kuning sangat, tetapi lebih kurang macam ni lah rupanya. Ketahuilah pokok buluh ini adalah makhluk Allah SWT, ciptaan Allah untuk manusia. Kita boleh gunakan, kita boleh manfaatkan buluh ini untuk apa saja keperluan, ya. Dan ia bukanlah pintu masuk ke alam-alam mana pun. Itu yang pasti. Ia ada sesuatu yang mencari adat. Ia tidak sesuai dengan common sense dan sains, dan tidak ada dalil daripada Quran dan Sunnah. Jadi berhentilah mempercayai sesuatu tanpa ilmu yang benar. Allahu a'lam bissawab.